seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan saya nombor 6. Yang Muhammad Timala Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih YB Kuala Kedah, sahabat saya. Tuan Yang Dipertua, sejak kemunculan pandemik COVID-19, Kementerian Kesihatan Malaysia telah membangunkan protokol rawatan COVID-19 yang dikemaskini berdasarkan saranan Badan Antarabangsa seperti Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, kajian saintifik dan keberkesanan rawatan ke atas pesakit-pesakit di Malaysia dan di juga luar negara. Sehingga kini tiada ubat khusus bagi merawat penyakit COVID-19. Penggunaan suntikan intravena vitamin C tidak termasuk di dalam protokol rawatan COVID-19 di Malaysia. Ini adalah kerana berdasarkan kajian dan bukti saintifik yang telah dijalankan di luar negara, data keberkesanan penggunaan suntikan intravena vitamin C terhadap penyakit COVID-19 masih lagi tidak mencukupi dan memerlukan kajian yang lebih mendalam. Oleh yang demikian, pemberian suntikan vitamin C juga tidak dimasukkan di dalam protokol rawatan COVID-19 di negara-negara lain seperti Singapura dan juga Australia. Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil maklum mengenai perkembangan terkini, khususnya mengenai rawatan COVID-19, dan akan sentiasa mengemaskini protokol rawatan berdasarkan bukti saintifik dan saranan Badan Antarabangsa bagi memberikan rawatan yang selamat dan terbaik kepada semua pesakit. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih. Yang Muhammad. Ya, Dr. Ahmad, silakan. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin menarik perhatian kepada tiga perkara. Pertamanya, aspek-aspek keselamatan dan keberkesanan atau efikasi vitamin C dalam merawat COVID dan jangkitan virus itu ada dalam berbagai makalah dalam bentuk berbagai kajian. Cuma Kementerian perlu membaca lebih luas dalam bidang-bidang khusus seperti nutritional medicine dan automolecular medicine, tidak hanya dalam jurnal-jurnal tertentu sahaja. Keduanya ialah satu kajian oleh pakar-pakar Kementerian Kesihatan sendiri yang telah dilakukan di Hospital Raja Perempuan Bainun, Ipoh, dan telah dipamerkan kepada publik pada bulan Julai lepas. Kajian itu menunjukkan hasil yang sangat impresif, sangat memberansangkan dalam rawatan jangkitan COVID-19 yang serius. Kadar sembuh dan kadar pulihnya itu sangat memberansangkan. Itu oleh pakar-pakar Kementerian Kesihatan sendiri. Apakah itu tidak cukup untuk Kementerian bergerak ke hadapan dan lebih positif terhadap penggunaan vitamin C? Dan seseorang pengkaji itu ialah pakar perubatan dalaman yang merupakan the top physician pada Kementerian Kesihatan. Ketiga ialah satu kajian yang sangat besar yang dilakukan di Wuhan, China, diketuai oleh Profesor Peng Ziyong, dan beliau telah menyenaraikan dengan lengkap metodologinya dalam British Medical Journal sebulan lepas, dan kajian itu akan keluar dengan terperinci penghujung tahun ini. Dan kajian itu merupakan multi-center randomized control trial yang sangat baik di dunia. Apakah kita tidak boleh berhubung dengan beliau dan cuba menggunakan kaedah rawatan yang selamat dan mudah dan murah ini untuk menyelamatkan nyawa di ketika kita ada keperluan yang mendesak begini? Perlukah kita terus menunggu menjadi pengikut sahaja? Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Silakan Muhammad. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih YB Kuala Kedah. Saya ucap tahniahlah kerana YB Kuala Kedah ni nampak gaya mendalami begitu hebat sekali dalam automolecular medicine. Ada tiga perkara tadi. Yang pertamanya tentang efikasi yang telah dijalankan. Banyak kajian-kajian dikatakan dijalankan. Tetapi saya setuju, KKM setuju dengan perkara ini. Malah kajian-kajian telah dijalankan lebih daripada 50 tahun lagi. Tetapi tidak ada kajian yang betul-betul dapat
menentukan yang apa yang saya maksudkan dengan effectiveness dan safety. Jadi oleh sebab itu kita lihat banyak negara-negara di dunia ini tidak meletakkannya di dalam protokol, di dalam protokol rawatan penyakit-penyakit COVID yang serius. Walaupun kita tidak ada ubat pada ketika ini, tetapi rawatan dibuat secara simptomatik dan juga secara prophylaxis. Memang pesakit-pesakit diberikan antibody, antibiotics, antivirals, diberikan ubat-ubat immunomodulatory dan sebagainya. Jadi tentang kajian yang telah dilakukan saya setuju. Cuma tidak ada yang dapat menentukan, memberi jaminan yang sepenuhnya itu. Perkara keduanya, Tuan Speaker, tentang kajian yang telah dilakukan oleh KKM sendiri. Tahniah YB Kuala Kedah. Memang betul, satu kajian perbandingan retrospektif telah dijalankan bertajuk effects of high dose vitamin C supplementation on severe COVID-19 in patients in the ICU. Jadi ini dibuat di dua hospital besar, iaitu di Hospital Ipoh dan juga di HKL, di mana mempunyai kohort yang kecil, iaitu hanya 14 pesakit. Dan kajian ini telah dibentangkan pada 24 Ogos di NIH, di 13th National Conference for Clinical Research. Jadi ramai telah dibentangkan pada publik, ramai yang tahu. Dan antara keputusan yang dikatakan bagus tu ialah kadar kematian pada mereka yang diberikan intravenous vitamin C ini yang di dalam ICU hanya 14.3%. Sedangkan yang tidak diberikan vitamin C ialah 71.4%. Yang keduanya tentang duration ataupun masa pesakit-pesakit ini menggunakan ventilator. Kepada yang guna vitamin C hanya 14 hari. Kepada yang tidak gunakan 19 hari lebih. Dan begitu juga masa yang digunakan untuk weaning oksigen terapi dengan izin untuk mereka yang menggunakan vitamin C 16 hari. Mereka tidak gunakan 23 hari. Walau bagaimanapun, Tuan Ya betul, kajian ini adalah kajian yang baik. Kita dapati sebagai rawatan tambahan untuk pesakit serius, ia memberi manfaat. Kuala Kedah. Dan masalah di sini ialah kajian ini kajian retrospektif yang tidak begitu kemas kerana kohortnya yang kecil. Hanya 14 pesakit. Jadi apa yang kerajaan ataupun KKM nak buat sekarang ni adalah planning untuk membuat satu kajian yang lebih menyeluruh, yang lebih mendalam, yang lebih efektif. Kajian prospektif dengan izin randomized placebo control study pada masa akan datang untuk melihat keberkesanan dan juga keselamatan menggunakan intravenous infusion vitamin C ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri.